Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Selamat petang, salam sejahtera semua. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk menonton video daripada channel ini. Sudah pasti isu hangat hari ini yang masih menjadi perbualan ramai berkenaan dengan isu RM600 bilion. Tapi sebelum saya masuk kepada isu hangat petang ini, saya meminta kamu untuk kerjasama bersama dengan saya untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, setelah beberapa berita yang mengatakan bahwa Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin dan juga Tengku Zafrul, di mana Khairi dan Tengku Zafrul adalah menteri semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020 semasa PKP. Jadi timbul pertanyaan, adakah mereka ini, menteri di bawah Muhyiddin Yassin ini, terlibat dengan isu RM600 bilion ini. Dan hari ini satu pengakuan yang mengejutkan daripada Tengku Zafrul. Akhirnya Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri hari ini di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan telah membuka mulut. Kenyataan beliau daripada biharian.com, tiada apa yang nak disorokkan, kata Tengku Zafrul. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz bersedia untuk memberi kerjasama penuh kepada SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan penyelewengan dana RM600 bilion. Dana ini bukan sedikit. Tiada apa yang nak disorokkan. Setakat ini SPRM belum menghubungi saya, kata Zafrul. Sekiranya beliau dihubungi, beliau akan beri kerjasama penuh. Itu adalah kenyataan Zafrul dalam satu hantaran di Twitter beliau, di mana beliau membuat satu kenyataan di Twitter. Tadi media tanya saya, sama ada saya telah dipanggil SPRM untuk memberi keterangan RM600 bilion. Jawaban saya mudah, tiada apa yang nak disorokkan. Setakat ini SPRM belum hubungi saya. Sekiranya dihubungi, kata Zafrul, jawaban saya mudah, tiada apa yang nak disorokkan. Setakat ini SPRM belum dihubungi saya. Sekiranya dihubungi, saya akan beri kerjasama penuh, menurut Zafrul. Media juga melaporkan Tengku Zafrul dan bekas Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan bekas Menteri Kesihatan pada ketika itu Khairi Jamaluddin dijangka akan dipanggil memberi keterangan kepada SPRM berhubung dakwaan yang berlaku salah guna dana RM600 bilion ketika pandemik COVID-19 dan ketika pentadbiran Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, Tengku Zafrul dilantik sebagai Menteri Kewangan. Khairi yang juga Menteri Sains dan Teknologi pada permulaan pentadbiran Muhyiddin kemudiannya bertukar portfolio itu dengan Datuk Dr. Adham Baba sebagai Menteri Kesihatan. Terdahulu juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pegawai Kementerian Kewangan mengesahkan bahawa ada pelanggaran yang serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran yang diterajui Muhyiddin. Dan terdahulu juga Muhyiddin dilapor menegaskan tidak takut untuk disiasat berhubung laporan polis dibuat beberapa pihak mendakwa beliau menyeleweng dana RM600 bilion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia, dan sudah pasti kita menantikan siapa dalang sebenarnya isu penyelewengan dana RM600 bilion ini. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera. Satu lagi keputusan yang kita nantikan di dalam politik di Malaysia pada hari ini. Tapi sebelum saya teruskan perkembangan terkini politik di Malaysia, saya ingin meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu juga dapat membantu mengembangkan channel ini.
Tuan-tuan dan puan, kita menantikan senarai nama timbalan menteri, dan seperti pengumuman yang sebelum ini, di mana Rafizi Ramli telah membuat satu kenyataan sebelum ini bahwa pengumuman timbalan menteri akan diumumkan mungkin kurang dari 2 minggu lagi, sebab sekarang prosesnya sudah dimulai. Dan akhirnya satu berita ataupun satu artikel daripada biharian.com, 35 nama dikemuka bagi jawatan timbalan menteri. Yang lawaknya, tuan-tuan dan puan, tadi saya cerita dengan kawan saya, dia cakap Najib pun tersenarai kah? Saya berhabis ketawa, tuan-tuan dan puan. Rupanya beliau ini tidak tahu. Jadi saya terangkan kepada dia, Najib sekarang sudah di penjara. Tapi bukan itu yang kita mau cerita. 35 nama akhirnya dikemukakan bagi jawatan timbalan menteri. Sekurang-kurangnya 35 nama ini termasuklah ahli parlimen PH, itu sudah pasti, ahli parlimen Barisan Nasional, gabungan Parti Sarawak GPS, gabungan rakyat Sabah JRS, Parti Warisan, serta parti lain yang sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri. Inilah senarai yang dikabarkan yang sudah dikemukakan. Sumber yang rapat juga dengan perbincangan bagi jawatan itu memaklumkan jumlah timbalan menteri mungkin akan dihadkan kepada 1 bagi setiap kementerian, kecuali membabitkan beberapa kementerian yang disatukan. Beliau juga berkata, ianya mengambil kira hasrat kerajaan Persekutuan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan saiz kabinet yang lebih kecil berbanding pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Berita harian juga dimaklumkan, kementerian seperti Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, misalnya yang sebelum ini adalah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ataupun KETSA, serta Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Terdapat kemungkinan Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah akan mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan, sudah tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan di dalam kabinet pada ketika ini. Kementerian Keuangan juga dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Selain kementerian yang diterajui timbalan Perdana Menteri, termasuklah Kementerian Perdagangan dan Komoditi, dan kemungkinan juga akan mempunyai 2 timbalan menteri. Sumber itu juga berkata, antara nama yang tersenarai untuk dipertimbang bagi jawatan timbalan menteri daripada Pakatan Harapan adalah ahli parlimen Kulai Teo Ni Ching, Liu Chintong, Iskandar Putri, Steven Sim daripada Bukit Mertajam, Sim Zin Bayan Baru, dan ahli parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wancik yang mewakili Pakatan Harapan. Selain daripada itu, ahli parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan Barisan Nasional, Datuk Muhammad Alamin Kimanis, Datuk Muhammad Syahar Abdullah Paya Besar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad daripada Lipis, Datuk Seri Jalaluddin alias Jelebu, serta ahli parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Wijek Seng juga tersenarai bagi mewakili timbalan menteri yang sudah dikemukakan menjadi timbalan menteri bagi mewakili kuota daripada Barisan Nasional. Semua mereka ini sebelum ini pernah dilantik sebagai timbalan menteri di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi memang sudah pasti mereka mempunyai pengalaman. Jadi bagi pertanyaan kamu siapa yang akan menjadi timbalan menteri, ini adalah bayangan terkini, keputusan terkini di mana 35 nama dikemukakan bagi jawatan timbalan menteri.